aplikasi Sugar Baby dihapuskan atau dijenamakan semula. Bekas Timbalan Perdana Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Hannah Yeoh menggesa kerajaan melaksanakan 10 langkah termasuk menyekat aplikasi sosial melanggar undang-undang negara bagi menangani gejala Sugar Baby yang hangat dibincangkan Kerajaan Persekutuan. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan bersama Penasihat Mahkamah bagi Kanak-kanak, Mahkamah Kuala Lumpur yang juga aktivis kanak-kanak sosial, Syed Azmi Al-Habsyi, beliau memberitahu terdapat kanak-kanak dan remaja yang berkelut dengan krisis identiti dan mengalami kesukaran mencari tujuan hidup. Menurutnya, itu adalah realiti serta cabaran dihadapi golongan tersebut dan selagi semua pihak menafikan hakikat itu, selagi itulah semua seolah-olah meraba-raba dalam kegelapan. Jelasnya, semua pihak harus fokus membina semula nilai murni dan budaya moral yang sihat bagi generasi muda dengan cara membantu, bukannya menghakimi golongan tersebut. Kami merujuk kepada pelbagai laporan berita mengenai gejala Sugar Baby yang sedang hangat dibincangkan oleh Kerajaan Persekutuan. Kami menyarankan supaya kerajaan menangani gejala sosial ini dengan lebih berkesan secara mencegah kerana ini lebih baik dari merawat simptom. Amalan agama tanpa penghayatan tidak mungkin memberikan hasil yang kita inginkan, katanya menerusi kenyataan pada Selasa. Menurut ahli Parlimen Segambut dan aktivis pertubuhan bukan kerajaan NGO itu, kerajaan perlu mewujudkan Kementerian Kanak-kanak yang mempunyai peruntukan khas dan sumber tetap untuk melindungi kanak-kanak. Ia termasuk penyediaan talian bantuan khas yang merangkumi pelbagai bahasa untuk kanak-kanak dan memperkasakan infrastruktur untuk kanak-kanak kurang upaya seperti ahli terapi yang mencukupi. Kerajaan juga digesa segera menambah pelindung kanak-kanak serta pembantu pelindung kanak-kanak yang terlatih supaya Akta Kanak-kanak 2001 boleh dikuatkuasakan dengan lebih efektif terutamanya dalam aspek perlindungan. Sistem perundangan sedia ada dalam jenayah seksual yang melibatkan kanak-kanak seperti mewajibkan tahanan reman selama 3 hari kepada orang kena tuduh OKT perlu ditambah baik bagi mententeramkan mangsa. Pelaksanaan Pelan Strategi Kebangsaan bagi menangani punca perkahwinan bawah umur perlu dipantau supaya 58 program yang melibatkan 61 agensi kerajaan boleh berjalan dengan lancar dan menepati jangka masa sehingga tahun 2025, katanya. Langkah itu antara lain menggesa kajian semula pendidikan seks di sekolah dan membuat penambahbaikan seperti melibatkan ibu bapa kerana statistik menunjukkan pelibatan kanak-kanak dalam kegiatan ini berlaku seawal 12 tahun. Kursus perkahwinan juga perlu diperkasakan dan membantu ibu bapa menjadi lebih efektif dalam komunikasi dengan anak-anak. Jangan berikan pelbagai alasan untuk pesalah jenayah seksual seperti tabiat menyalahkan mangsa, victim blaming dan pemakaian mereka. Keluarga yang terkesan disebabkan penceraian, mempunyai anak luar nikah dan perkahwinan tidak berdaftar terutamanya bagi keluarga yang tidak mempunyai sokongan kewangan juga perlu dibantu, katanya. Menurutnya, pihaknya juga menggesa sindiket berkaitan dan amalan rasuah melibatkan pihak berkuasa seperti penjualan metamfetamin dan pemerdagangan kanak-kanak atau wanita dihapuskan. Kerajaan juga digesa menyediakan program pemilihan dan kaunseling yang menyeluruh serta mudah dicapai bagi membantu kanak-kanak yang didera atau trauma, katanya lagi. Sementara itu, dalam maklumat terkini setelah kecoh di media sosial dan media utama, laman web Sugarbook yang memberi khidmat kepada penggunanya untuk mendapatkan sugar daddy dilaporkan telah disekat penggunaannya kerana melanggar undang-undang dalam negara. Sekatan terhadap laman web berkenaan dikuatkuasakan selepas mahasiswa IPTA dan IPTS dilaporkan antara yang paling ramai menggunakan aplikasi tidak bermoral itu untuk mencari sugar daddy. Hasil semakan di laman www.sugarbook.com, web tersebut memaparkan nota bahawa laman sesawang itu tidak dapat diakses kerana kandungannya melanggar undang-undang negara.
Bagaimanapun, kurang dari 24 jam selepas web berkenaan disekat, Sugarbook dilaporkan telah menukar dan menggantikannya dengan URL baharu. Laman web baharu itu didapati masih menggunakan maklumat sama seperti Sugarbook. Hasil semakan di App Store juga, aplikasi Sugarbook masih boleh dimuat turun walaupun laman web tersebut telah disekat. Apa semua ini? Dihapuskan atau dijenamakan semula? Di manakah mereka yang bertanggungjawab dalam memastikan semua ini dihapuskan secara total? Atau masih ada babak lain yang masih belum berakhir? Di mana pula perginya para menteri yang berkaitan? Di mana suara-suara mereka? Kata berjuang dan bekerja untuk rakyat, tetapi ini sahajakah hasilnya? Ingat, rakyat memerhati.